Okay, baik, kita sambung pada hari ini fungsi diod semikonduktor siri yang kedua, di mana pada minggu lepas cikgu dah terangkan fungsi diod semikonduktor adalah berfungsi untuk menukarkan arus terus arus ulang-alik kepada arus terus, ataupun dengan kata lain, diod semikonduktor tu adalah komponen elektrik yang membenarkan arus elektrik mengalir dalam satu arah tertentu saja, daripada ulang-alik kepada arus terus. Jadi hari ini kita nak belajar lagi macam mana kegunaan diod semikonduktor dan juga kapasitor dalam rektifikasi arus ulang-alik. Okey, kita nak perincikan lagi macam mana semikonduktor tu. Kita tengok daripada grafnya, daripada arus ulang-alik kita tukar kepada arus terus. Okey, tu lebih detail lah hari ni. Okey, kalau kita tengok arus arus ulang-alik yang kita terima di rumah kita. Okey, arus ulang-alik apabila dia masuk ke dalam telefon bimbit, macam mana daripada arus ulang-alik tadi kita tukar kepada arus terus. Kita nak tengok secara detailnya macam mana. Okey, menunjukkan sebuah telefon pintar yang disambungkan kepada bekalan kuasa arus ulang-alik. Yang kita terima adalah arus ulang-alik, namun begitu pada telefon pintar hanya dapat dicas dengan arus terus. Jadi arus ulang-alik ni telah ditukar kepada arus terus. Bagaimanakah diod semikonduktor dapat menukarkan arus ulang-alik kepada arus terus? Jadi kita nak tengok macam mana daripada arus ulang-alik tadi bertukar kepada arus terus. Okey, satu lagi proses kita nak tukarkan arus ulang-alik kepada arus terus kita kenali sebagai rektifikasi. Okey, kalau ditanya apa itu rektifikasi, adalah proses penukaran arus ulang-alik kepada arus terus. Dan terdapat dua jenis rektifikasi yang perlu anda tahu, iaitu rektifikasi gelombang separuh dan rektifikasi gelombang penuh. Okey, kedua-dua rektifikasi ni sama ada gelombang separuh ke gelombang penuh ke, yang cikgu akan terang nanti, ini adalah dua-dua bentuk arus terus. Okey, sebab apa? Sebab rektifikasi memang fungsi dia daripada arus terus kepada arus ulang-alik kepada arus terus. Jadi arus terus tu dia ada dua jenis, rektifikasi gelombang separuh dan juga gelombang penuh. Okey, seterusnya dalam buku teks muka surat 183, kita nak lihat macam mana kita nak lihat macam mana bentuk graf yang terdapat di osiloskop sinar katod. Okey, gambar rajah graf kan ada dua jenis tadi, rektifikasi gelombang separuh dan rektifikasi gelombang penuh. Ini 5.3 ni adalah untuk gelombang separuh dan 5.4 adalah untuk gelombang penuh, di mana kita menggunakan bekalan kuasa arus ulang-alik sebanyak 2 volt kita settingkan. Cuma yang ini kita namakan dia kit rektifikasi, di mana di dalam dia ada dua jenis yang berbeza. Kalau gelombang separuh, okey, macam ni lita dia dekat kit tu. Kalau gelombang penuh, ini kita menggunakan, apa beza dia? Kita menggunakan kedua-duanya ada perintang. Perintang dia adalah 100 ohm. Ini perintang dia. Tetapi kedudukan diod dia berbeza. Okey, kalau yang ini dia menggunakan satu diod sahaja. Untuk gelombang separuh kita guna satu diod. Okey, yang kalau ada 4 diod, nama dia, kalau dalam buku teks nama dia rektifikasi tertimbang. Nama dia kalau 4 diod. 4 diod ni kita gunakan untuk gelombang penuh. Dia mesti gunakan 4 diod. Nanti akan lebih detail lah cikgu tunjuk, atau kita panggil dia rektifikasi tertimbang. Okey, dan kit ni kita sambungkan kepada osiloskop. Jadi kita lihat pemerhatian macam mana gelombang yang terhasil pada osiloskop setelah kita menyambung kit rektifikasi yang berbeza ni kepada bekalan kuasa arus ulang-alik. Okey.
Okey, di sini cikgu nak tunjukkan macam mana untuk melihat rektifikasi gelombang separuh. Okey, kan tadi ini lita dia, kit dia Untuk gelombang separuh kita guna hanya satu diod sahaja. Okey, satu diod di sini dan dia mesti disambungkan kepada arus ulang-alik. Yang kita nampak kat sini kalau kita lukis graf arus ulang-alik. Okey, kalau V dia mesti V voltan melawan masa. Kita nampak graf arus ulang-alik dia macam ni Okey, yang atas tu positif, yang bawah tu negatif Dia selang-seli lah. Positif, negatif, positif, negatif. Dan selain tu dia bukan hanya bentuk lengkung saja. Kalau yang macam ni pun dia bentuk arus ulang-alik. Apabila dia melibatkan atas dan bawah mesti samalah tu Cikgu lukis saya ingat pula. Bila ada atas sudut positif dan negatif, maka dia adalah arus gelombang arus ulang-alik. Dan satu lagi dia boleh juga dilukis sebegini. Okey. Ini pun juga jenis arus ulang-alik. Okey, ni pun V melawan T. So, kalau nampak simbol-simbol macam ni, dia adalah arus ulang-alik. Dia ada di bahagian atas dan di bahagian bawah. Jadi, apa yang perlu kita telitikan dekat sini, macam mana graf-graf, graf-graf arus ulang-alik tadi, apabila dia keluar daripada kit rektifikasi ni, dia akan menjadi gelombang arus terus. Kalau arus terus, dia tak ada dah bahagian bawah, atas dan bahagian bawah, dia hanya bahagian atas sahaja. Okey, jadi cikgu terangkan. Okey, katakan kat atas ni positif, negatif. Okey, arus dia positif dan negatif. Dan arus kita tahu dia bergerak daripada positif hinggalah negatif kan. Okey, kalau kita nampak di sini, arus dibenarkan lalu melalui diod tu. Kita dah belajar kan, pincang depan, forward bias. Okey, dia boleh lalu sebab palangnya berada di hadapan. Jadi akan keluar dekat graf di osiloskop sinar katod, dia akan keluar macam ni. Dia akan berada di bahagian atas. Okey, dia boleh lalu, so grafnya ada di bahagian atas. Akan keluar pada osiloskop. Okey, tetapi kalau cikgu tukar warna biru, cikgu terbalikkan, yang ini cikgu buat positif, yang atas negatif. Kita reverse bias. Okey, jadi arus bergerak daripada positif, sebab kita songsangkan kan, reverse bias. Macam kita dah belajar itu, pincang songsang. Okey, ini arus tak boleh nak lalu sebab dia ada palang dekat situ. Okey, di kaki katod tu. Jadi kalau dia tak boleh lalu, dia akan macam tu. Graf di osiloskop dia tak pergi ke bawah macam macam ni. Okey, dia cross warna biru macam tu. Itu menunjukkan arus tidak dibenarkan lalu. Itulah gambar ajar yang akan keluar pada osiloskop. Dan macam tu jugalah, kita ulang-alik, kita teruskan, kita patah balik. Kalau atas positif, bawah negatif kan, dia arus ulang-alik kan. Dan sentiasa dia bertukar kat situ. So nanti dia akan patah balik lah. Dia akan jadi boleh lalu, arus boleh lalu, dan kembali kepada arus tak boleh lalu. Dia jadi warna biru balik. Tu cikgu sambungkan lah. Cikgu sambungkan lagi. Ni kalau T nya kat sini. So okey, ni biru kita. Apa yang kita nampak kat situ? Kalau yang ini maksud dia yang ni arus boleh lalu lah. Boleh lalu. Yang ni arus tak boleh melaluinya. Ni short form lah. Arus boleh lalu melalui diod atau melalui litar lengkap ni. Kalau warna biru, arus tidak boleh melalui litar tersebut. Jadi ini kita panggil dia rektifikasi gelombang separuh. Okey. Okey, yang boleh lalu kita panggil dia pincang depan. Okey, yang tak boleh lalu kita gunakan reverse bias, pincang songsang. Okey. Seterusnya
Okey, dan cikgu nak cakap juga kat sini, sekarang kita dah buktikan bahawa daripada arus ulang-alik, apabila kita menggunakan sambungan kit rektifikasi, ada satu diod yang kita panggil kit rektifikasi gelombang separuh. Okey, dan kita nampak arus telah bertukar kepada arus terus, di mana hanya bahagian atas sahaja yang terpancar di osiloskop sinar katod. Pada skrin tu, inilah bentuk grafnya. Kita dah tukar, kita dah buktikan arus ulang-alik bertukar kepada arus terus, tetapi bentuk graf dia adalah rektifikasi gelombang separuh. Okey, ini maksud dia separuh. Okey, ada boleh lalu, tak boleh lalu, boleh lalu, tak boleh lalu. Ini rektifikasi gelombang separuh. Okey, sekarang cikgu akan tunjuk macam mana bentuk rektifikasi gelombang penuh. Okey, ini adalah rektifikasi gelombang penuh. Okey, macam mana gelombang penuh ni pula? Okey, adakah boleh ditukarkan arus ulang-alik ni tadi, boleh ditukarkan kepada arus terus? Okey, cikgu kata tadi, kalau dia gelombang penuh, kita gunakan kit rektifikasi gelombang penuh. Apa beza dia kit dengan kit rektifikasi yang separuh tadi? Cikgu kata kalau gelombang penuh, dia memerlukan 4 diod, D1, D2, D3, D4. Kalau yang separuh tadi hanya menggunakan satu diod macam ni sahaja, ya. Kalau nampak ada 4 macam ni, dia adalah rektifikasi gelombang penuh. Mari kita tengok. Okey, asalnya memang arus ulang-alik lah bentuk grafnya. Macam ni lah ulang-alik kan. Okey. Okey. Katakan di atas ni positif dan bawah ni negatif. Okey, mari kita tengok positif. Okey, untuk kes positif, katakan dari X, ya. X tu positif. Jadi arus ni bergerak daripada positif ke negatif. Okey, sekarang dekat sini ada sempang. Nak pergi D4 ke D1. Tak boleh pergi ke D4 sebab ini adalah pincang songsang kan, reverse bias. Dia tak boleh lalu nanti kalau kita pergi ke D4. So dia kena pergi ke D1 sebab D1 boleh melaluinya. Okey, jumpa sempang lagi. Okey, nak pergi D3 ke nak pergi ke kanan? Okey, D3 tak boleh pergi. Itu pun reverse bias juga. Okey, sebab ada palang kat situ, kaki katod dia. So kena pergi ke kanan dan turun ke rintangan lah. Okey, turun ke sini. Okey, yang ini adalah sambungan ke osiloskop sinar katod lah. Kita nak tengok grafnya akan terpapar macam mana graf dia. Okey, kita teruskan lagi arus kita. Okey, ke atas. Dan ada okey, ada sempang lagi. Nak pergi ke D4 ke D2. D4 pun boleh lalu. Okey, sebab dia forward bias, dia tak ada kaki pagar kat situ. Tetapi kita ni nak menghala ke Y. Kan kita bergerak daripada X tadi. Okey, cikgu tunjuk ni. Kan kita bergerak daripada X, mestilah kita nak menghala ke Y. Jadi tak bolehlah pergi ke D4. Okey, bukannya nak pergi ke X. So kita kena pergi ke bawah. Okey, sebab nak menghala ke Y. Jadi cikgu cikgu pun tunjuk arrow ke sini. Okey. Sekarang ada sempang lagi. Nak pergi ke mana? Adakah nak pergi ke 3? Okey, kita ni nak menghala ke Y. So tak payahlah pergi ke D3. Nanti dia patah balik kan. So pergi ke menghala ke Y. So sampailah kita dari X tadi, laluan kita, lalu rintang, lalu D2 dan terus ke Y. Okey, jadi graf yang akan keluar di osiloskop sinar katod, okey, dia akan keluar begini. Ni cikgu lukiskan. Sebab itulah kalau kita buat aktiviti tu, kita nampak graf kita ke atas macam tu. Okey. Tetapi kalau cikgu tukarkan, okey, kita buat warna biru jugalah. Okey, kalau kita tukarkan yang Y ni positif,
X ni negatif. Okey, jadi laluannya ke mana? Laluannya dari Y ke X lah kan, sebab arus mengalir daripada positif ke negatif. Okey, jadi dia ke bawah. Cikgu tunjuk warna biru ya, fokuskan dekat arrow warna biru. Okey, terus ke kanan, naik atas. Okey, sekarang ada sempang, nak pergi D2 ke nak pergi D3? D2 tak boleh lalu sebab dia reverse bias, dia ada palang dekat situ. Nampak ni, dia ada palang dekat sini, tak boleh. So kita pergi ke D3. Okey, D3 nak pergi ke mana? Okey, nak pergi ke D1 tak boleh sebab dia ada palang kat situ. Kita pergi ke kanan. Pergi ke kanan dan turun ke perintang ni. Okey, naik atas, teruskan. Okey, sampai sini ada junction. Okey, sampai sini ada junction. Nak pergi D2 ke D4? Dua-dua boleh lalu. Tetapi ingat, target kita ke mana? Daripada Y nak pergi ke X. Jadi, kena gerak ke atas lah nak pergi ke X. Kalau pergi ke bawah, nanti ulang balik. So, kita pergi ke D4. Dua-dua boleh lalu. D4 boleh lalu, D2 pun boleh lalu. Tapi, tengok tujuan kita ke mana. Kalau nak ke X, mestilah kita pilih yang berdekatan dengan X. So, kita naik atas. Nampak? Boleh sampai daripada Y. Kalau Y itu positif, kita gerak. Okey. Bila ada sempang, tengok yang mana boleh lalu dan yang mana tak boleh lalu. Kita ikut yang mana boleh lalu. Dan sekiranya sempang tu macam tadi, dua-dua boleh lalu. D4 boleh lalu, D2 pun boleh lalu. Kita tengok yang mana hampir ke destinasi kita. Okey, untuk kes ini, sebab dia boleh sampai juga dari Y ke X. So, dia lukis cantik lah ya. Ni tangan cikgu ni kekok sikit ni. So, kalau tadi apa bezanya dengan yang tadi? Yang tadi warna birunya macam ni. Sebab arus apabila kita buat reverse bias, dia tak boleh lalu. Okey, tapi untuk gelombang penuh, dia boleh lalu. Okey, kalau kita tukar yang atas positif, yang Y pun positif, dua-dua boleh lalu. So, nanti dia akan berulang-ulang. Dia jadi macam ni lah. Merah. Lepas tu nanti merah cikgu nak nampakkan perbezaan dia. Okey, kalau biru tu maksudnya kita tukar apa tu? Positif, kita tukar charge dia pun tetap sama. Okey, jadi mungkin ada yang tanya kan? Nampak? Tapi cikgu nak terangkan kat sini, kita nampak dah arus ulang-alik. Okey, arus ulang-alik asalnya telah bertukar kepada arus terus. Tetapi arus terus ni kita namakan dia arus gelombang penuh. Sebab semuanya penuh, tak ada yang tak boleh lalu, tak ada yang one line macam tadi Okey, cikgu harap awak faham kat situ. Dan mungkin ada yang tanya kan, kenapa waktu yang biru tu kita tak buat dekat bawah? Kita tak buat dekat bawah. Okey, kalau kita tengok, okey, kenapa cikgu nak menjawab kenapa kita biru tu kita tak buat kat bawah macam tu kan? Biru tu tak buat kat bawah. Naik, turun bawah, lepas tu naik, turun bawah. Itu dah jadi arus ulang-alik. Satu lagi cikgu nak kuatkan fakta tu sebab cuba kita perhatikan dekat sini. Awak nampak ya? Kalau line merah tadi, line merah tu kalau X yang positif kan? Okey, cuba awak tengok arah dia. Semuanya menghala ke bawah. Nampak? Merah pun ke bawah laluan kita. Kalau cikgu tukar Y yang positif, laluan biru juga ke bawah. Jadi disebabkan laluan tu, walaupun kita tukar charge charge-nya bertukar positif dan negatif, kita bertukar X dan Y tu, arah dia tetap sama. Sebab itulah kita lukis di bahagian atas. Okey, arahnya sama. Sebab itulah merah dekat atas, biru pun dekat atas. Kita tak buat biru tu dekat bawah. Okey, tu penjelasan dia lah. Okey. Dan bentuk gelombang ini akan berterusan sehinggalah kita matikan switch. Okey, selagi kita on switch, selagi itulah arus terus tu berterusan. Okey, kalau kita buktikan dekat graf tu akan bentuk macam ni lah.
Okey, bergerak. Okey, tadi dari segi penerangan cikgu. Okey, mari kita tengok penerangan daripada buku teks muka surat 184. Apa yang dijelaskan kat sini. Okey, poin-poin penting nanti awak boleh take note. Rektifikasi gelombang separuh. Cikgu bacakan tadi, cikgu dah terang Satu kitaran lengkap arus ulang-alik terdiri daripada dua separuh kitar. Separuh kitaran positif dan separuh kitar negatif. Apa maksudnya kat situ? Okey, separuh di atas positif arus ulang-alik Yang bawah ni apabila kita tukar dia reverse bias jadi negatif. Okey. Separuh positif dan separuh negatif ulang-alik kan? Okey, separuh kitaran positif diod semikonduktor adalah pincang depan dan membenarkan arus mengalir melaluinya. Okey, maksudnya kat situ apabila cikgu buat cas yang atas tadi, cikgu dah terangkan bila buat cas positif arus boleh melaluinya. Kalau positif ni kita namakan dia pincang depan lah, forward bias. Semasa separuh kitaran negatif, pada bahagian negatif pula, diod semikonduktor adalah pincang songsang dan tiada pengaliran arus. Okey, apabila cikgu tukar kat sini positif, yang ini negatif. So bila kita gerakkan dia, arus tak boleh lalu. So ibaratnya kat situ dia adalah konsep negatif kat situ. Separuh kitaran negatif. Okey, yang bawah ni confirm boleh lalu, nama dia pincang depan, yang bawah ni pincang songsang. Apabila kita konsep dia negatif lah, apabila kita tukarkan dia cas, kalau tadi atas positif bawah negatif, apabila kita tukarkan bawah positif atas yang negatif, bila bawah yang positif dia tak boleh lalu. So ibaratnya kitaran separuh kitar negatif. Okey, ni dah. Okey, proses rektifikasi separuh kitar ini dinamakan rektifikasi gelombang separuh. Maksudnya rektifikasi itu adalah, tadi kan cikgu dah tunjuk, rektifikasi adalah proses penukaran arus ulang-alik kepada arus terus. Tetapi arus terus yang mengalir kat sini, yang ini adalah arus boleh lalu. Okey, apabila separuh kitar negatif, arus tak boleh lalu. Nampak dia maintain macam tu atas garisan. Dan bila dia bertukar balik, okey, arus terus kan sentiasa bertukar-tukar. Kejap positif, kejap negatif. So dia kembali kepada boleh lalu, tak boleh lalu, boleh lalu dan tak boleh lalu. Jadi kita dah tukar arus ulang-alik kepada arus terus. Ini nama dia rektifikasi gelombang separuh. Okey? Okey. Manakala rektifikasi gelombang penuh adalah, manakala rektifikasi gelombang penuh, rektifikasi tadi adalah arus ulang-alik tukar kepada arus terus, tetapi arus terus yang kita hasilkan bukannya separuh macam tadi, gelombang penuh yang macam cikgu ajar tadi. Okey, macam mana dengan susunan diod? Cikgu tekankan sekali lagi, kalau gelombang penuh, diod dia mesti ada 4 susunan dia macam ni. Okey, kalau gelombang separuh tadi hanya ada 1 diod lah. Tengok beza litar kit dia. Okey, susunan 4 diod seperti yang ditunjukkan dalam rajah, kita namakan dia rektifikasi tertimbang. Nama dia ni. Rektifikasi tertimbang, atau dalam bahasa Inggeris kita namakan dia bridge rectification. Bridge jambatan bridge rectification ataupun rectifier tertimbang. Rectifier tertimbang. Bridge rectification. Okey, rectifier tertimbang. Hanya untuk gelombang penuh dia ada 4 diod. Okey, susunan ini membenarkan arus mengalir dalam litar lengkap pada arah yang sama. Okey. Mari kita tengok separuh kitar positif dia pun sama juga, sebab dia kan daripada arus ulang-alik. So ada separuh kitar positif dan di bawah adalah separuh kitar negatif. Okey, cikgu dah terang sebenarnya detail tadi. Ini cuma dalam bentuk ayatnya. Okey, kalau separuh kitar positif maksudnya atas positif, bawah negatif. Kalau separuh kitar negatif, kita terbalikkan dia, atas yang negatif, bawah yang positif. Itu maksud dia. Kalau bahagian negatif tu lah maksudnya kita tukarkan charge dia. Okey. Kalau dia atas positif, bawah negatif, dia kata kat sini D1 dengan D2 adalah pincang depan.
Sebab apa? Sebab tadi kan cikgu dah tunjuk flow dia. Dia boleh lalu dekat sini. Boleh lalu kat sini, pergi sini. Lepas tu patah balik D2 terus ke negatif punya bekalan kuasa. Okey. Kalau D3 dengan D4 kita namakan dia pincang songsang. Yalah, kan kita pergi ke D2 sebab apa? D4 ni tak boleh lalu. Okey, pergi situ. Bila sampai D2 kita tak pergi D3. Kita terus ke bawah. Jadi D4 dan D3 tu yang kita tak lalu tu kita nama dia pincang songsang. Okey. Manakala yang boleh lalu tadi D1 dan D2 kita namakan dia pincang depan. Okey, yang boleh lalu pincang depan, yang tak boleh lalu dan yang kita tak pilih adalah pincang songsang. Oleh itu D1 dan D2 mengalirkan arus, manakala D3 dan D4 menghalang arus. Okey. Macam tu jugalah kalau kita negatif, kita bergerak daripada bawah tadi, tengok laluannya. Daripada bawah kita pergi D3 boleh lalu. Okey, turun ke perintang, naik balik. Okey, pergi ke D4 dan ke atas. Sebab kita bergerak daripada bawah, kita bergerak sampai destinasinya mesti ke atas. Jadi D3 dan D4 adalah pincang depan. Ya ke? Kita pilih D3 kan? Nampak? D3. Buat sekali lagi dan D4 kita lalu tu pincang depan, manakala D1 dan D2 yang kita tak boleh lalu dan tak pilih tu adalah pincang songsang. Oleh itu D3 dan D4 yang kita pincang depan tadi arus boleh mengalir, manakala D1 dan D2 menghalang arus daripada melaluinya. Okey, seterusnya. Okey, kalau kita tengok tadi apa maksud dia? Kalau kita tengok dari segi nyalaan mentol, ini adalah rektifikasi gelombang separuh ni yang ada satu diod tadi. Apa maksud dia kalau segi mentol ni? Mentol menyala, lepas tu malap. Bukan malap, dia tak menyala, menyala tak menyala, menyala tak menyala. Dari segi dia uji melalui mentol. Okey, nak tengok kalau dia menyala maksudnya arus mengalir, bila dia tak menyala arus tak mengalir. Tetapi kalau yang ini, kalau rektifikasi gelombang penuh, maksud dari segi nyalaan mentol, dia menyala, menyala lepas tu malap. Bila turun bawah tu malap, lepas tu menyala terang, malap, terang, malap, terang, malap. Dia tak berhenti, dia menyala tapi dia terang, malap, terang, malap, terang, malap. Tetapi kalau gelombang separuh dia menyala lepas tu terus tak menyala. Okey, yang ini menyala tapi dia malap apabila dia graf dia ke bawah. Okey. Proses rektifikasi yang membenarkan, kecil besarkan proses rektifikasi yang membenarkan arus mengalir dalam satu litar lengkap pada arah yang sama dikenali sebagai rektifikasi gelombang penuh. Okey. Dia membenarkan arus mengalir dalam litar lengkap pada satu arah. Iaitu satu arah tu dia memang dah kembali kepada arus terus lah. Okey. Dia membenarkan arus mengalir. Memanglah dia membenarkan arus lah. Okey, kalau yang tadi gelombang separuh tu benar, okey, tak boleh lalu, benar, tak boleh lalu. Membenarkan yang arus tak boleh lalu pula arus. Tapi kalau gelombang penuh dia sentiasa membenarkan arus mengalir dalam litar lengkap. Okey, sama ada dia separuh kita positif dan ni separuh kita positif pun dia boleh lalu, separuh kita negatif pun arus boleh melalui litar tersebut. Okey, ni dari segi gambar rajah lah. Okey, bila dia positif dia pun boleh lalu positif. Okey, boleh lalu. Ni bila dia negatif dia pun boleh lalu juga, positif negatif. Inilah silih berganti sehingga kita matikan suis. Okey, seterusnya pada ruangan galeri maklumat. Okey, sekejap Cikgu naikkan. Okey, cikgu besarkan. Okey, berikut adalah beberapa jenis arus lazim. Okey, dalam elektronik, apa yang kita nak nampak kat sini, ini adalah contoh arus ulang-alik. Ini contoh arus terus. Okey, ni gelombang penuh. Tetapi ini pun juga arus terus. Tetapi arus mana yang lebih mantap? Okey, sebenarnya gambar rajah yang C ni arus terus dia lebih mantap. Biasanya kita guna dalam bateri lah.
Okey, kalau kita tengok voltan dia, kalau bateri tu 1.5 volt, jadi arus dia tetap maintain saja, mantap. Kalau menyala lampu tu, dia tak adalah malap ke, tak ada yang mati ke. Nah, dia sentiasa menyala. Okey. Tetapi yang ini kurang mantap. Arus terus juga, tetapi menyala malap, menyala malap. Tetapi kalau yang jenis graf macam ni, arus dia mengalir dengan keadaan mantap. Jadi boleh tak? Seterusnya kita nak belajar macam mana arus ni, arus gelombang, cikgu tunjuk kat sini lah. Arus gelombang sepenuh ni, tadi yang mentol dia menyala gelap malap, menyala malap tu, boleh tak kita nak tukarkan dia kepada arus mengalir dengan lebih mantap. Seterusnya kita nak belajar. Ataupun kalau yang gelombang separuh tadi, rektifikasi gelombang separuh tadi, mentol tu menyala, lepas tu jadi malap. Bukan malap, stop, berhenti, tak menyala. Menyala, tak menyala, menyala, tak menyala. Sebenarnya kadar pengaliran arus ni yang tak mantap ni, okey, yang ni pun tak mantap juga sebab dia malap. Yang ni pun lagilah tak mantap kan, sebab terpadam terus. Kita boleh mantapkan dia. Okey, jadi macam mana nak dia tu daripada tak menyala jadi menyala? Okey, kita menggunakan, seterusnya kita menggunakan kapasitor. Okey, untuk menjadikan arus tu mengalir dengan lebih mantap. Jadi dekat sini, itu yang kita gunakan, kapasitor. Apa tujuan kapasitor? Sebagai perata arus. Daripada arus yang tak mantap tadi, kita nak ratakan dia jadi mantap. Walaupun tak 100%, tapi kadar pengaliran tu lebih baiklah daripada gelombang separuh dan gelombang penuh ni. Okey, kita nak mantapkan. Okey, jadi kita kena letak kapasitor. Okey, kapasitor tu tujuan dia adalah untuk perata arus. Kalau ditanya apakah tujuan kapasitor, dia sebagai perata arus. Rektifikasi gelombang separuh. Okey, tadi gelombang separuh tu ingat yang menyala, tak menyala, menyala, tak menyala, dan gelombang penuh yang macam ni, menyala tapi malap, menyala malap, menyala malap, menghasilkan arus output yang tak rata. Maksudnya tak rata lah kat situ. Dari segi mentol pun kita dah tahu kan, macam tak mantap lah. Jadi kita panggil arus yang output yang tidak rata. Oleh itu, kapasitor sebagai perata arus perlu digunakan dalam litar rektifikasi tadi. Okey, cikgu nak terangkan dahulu. Nanti baru cikgu rujuk buku teks. Okey, macam mana, kat mana kita nak letak kapasitor tu? Okey, dan apakah tujuan kapasitor tu tadi? Kapasitor tujuan dia adalah untuk meratakan arus. Jadi, ini adalah perataan output rektifikasi untuk gelombang separuh. Macam mana gelombang separuh ni tadi kita nak ratakan arus dia? Okey, kita letak kapasitor ni, kita letak dia selari dengan perintang. So, bila dia positif dan negatif, arus boleh lalu melaluinya, lalu dekat perintang. Okey, dan apabila arus lalu dekat perintang ni, apa fungsi kapasitor dekat sini? Fungsi kapasitor kat sini dia adalah, kapasitor tu, okeylah kapasitor di-charge. Apabila dia positif kat sini, dia lalu kat sini, waktu dia lalu kat perintang, kapasitor sedang di-chargekan. Okey? Okey, dan dia boleh lalulah. Okey, jadi graf dia kat sini sebab dia boleh lalu. Apabila ada kapasitor, kita nak tengok macam mana beza keupayaan dia. Okey, dia kat situ. Dia ada kat situ. Dan apabila dia separuh kita negatif, apabila kita tukar pula, apabila kita tukar positifnya kat bawah, okey, sorry, negatifnya dekat atas, apa kita nampak? Apabila dia lalu kan, dia patah balik kan, dia lalu, dekat sini sepatutnya tak boleh lalu kan, sepatutnya arusnya tak boleh lalu kalau daripada positifnya kat bawah. Tetapi kapasitor tu, fungsi dia tu, yang waktu dia charge, okey, kat sini cikgu nak kata kapasitor dia charge. Yang tadi cikgu kata bila dia daripada atas, dia lalu perintang, maksudnya bila lalu kat sini kapasitor tu di charge. Jadi kat manalah kawasan untuk di charge tu? Kat sini. Mula daripada sini sampai ke tengah,
Sampai ke tengah ni, maksudnya kapasitor tu sedang dichargekan. Okey, kapasitor dia charge kat sini. Okey, mula daripada sini. Kalau tengok dalam buku teks nanti cikgu akan tunjuk. Dia kat situ dia sedang dichargekan, dan apabila kita tukarkan dia kat bawah yang positif, dia akan pergi, sepatutnya tak boleh lalu kan. Tetapi yang tadi itulah fungsi kapasitor. Yang tadi yang dia chargekan, okey, fungsi dia membenarkan arus tu boleh lalu melaluinya. Okey, disebabkan fungsi kapasitor tu. Jadi graf dia akan jadi macam mana? Graf dia akan jadi macam ni. Macam tu dia turun. Okey. Sekarang kita nampak beza keupayaan dia tidaklah sampai ke sifar. Dia minimumkan. Okey. Dia minimumkan kadar beza keupayaan dia tu. Taklah sampai sifar, tapi bolehlah dia ratakan arus lebih mantap daripada yang tadi tu yang langsung tak boleh lalu. Okey, maksudnya dia ada beza keupayaan lah kat situ untuk merentasi litar tu, disebabkan oleh adanya kapasitor kat situ. Okey, beza keupayaan dekat sini ni menunjukkan beza keupayaan lah. Garis yang merah ni kat atas ni menunjukkan beza keupayaan tu tidaklah menjadi sifar. Maksudnya kalau dia menyala tu, dia tidaklah terus tak menyala, dia menyala juga. Okey, tapi taklah mantap sangat nyalaan dia. At least kita nampak kat situ arus dia daripada tak mantap, dengan adanya kapasitor dia boleh membenarkan arus lalu melaluinya. So macam itulah juga kalau kita tukarkan positif dekat atas, turun bawah, jadi kapasitor ni nama dia kapasitor dinyah cas. Okey, daripada yang tak boleh lalu tadi, dia dah boleh lalu dah. Okey, dia naikkan beza keupayaan dia, dah tak jadi sifar, dia naikkan. Okey, ada level beza keupayaan dia. Jadi kat sini kita namakan dia kapasitor yang mula-mula dicaskan tu, dia dah dinyahkan. Dia dah dinyahcaskan. Susah nak sebut. Dinyahcaskan. Okey. So bila positif balik, so dia sampai kat situ, dia akan chargekan balik. Okey. Kalau cikgu lukiskan lagi, macam itulah dia berulang-ulang. Okey, kalau cikgu tambah lagi, so dia akan berulang lah. Okey, dia akan berulang. Dia akan dinyah-chargekan. Kalau dia dekat bawah pula, okey, kitaran negatif, separuh kitaran negatif, sepatutnya dia langsung tak boleh lalu kan. Tapi sebabkan dia dah di-chargekan tu, yang ni dinyah-chargekan, dia ulang-alik macam tu. Okey, itulah fungsi kapasitor. Manakala kalau ni tadi adalah perataan untuk rektifikasi gelombang separuh. Kalau untuk meratakan rektifikasi gelombang penuh, kita nampak tadi pun samalah. Dia akan, waktu dia positifnya dekat atas, okey, dia boleh lalu. Dan kat sini dia okey, apabila perintang tu lalu dekat sini, okey, dan dia mantap lah daripada yang gelombang separuh kan. Dia tak adalah mentol tu langsung tak menyala, dia menyala tapi dia malap. Tapi kita nak mantap kan, kita masih lagi letak kapasitor kat situ. Dan apabila arus tu mengalu melalui perintang ni, kapasitor kat sini dia akan di-chargekan. Okey, dan apabila kita tukar dia positifnya kat bawah, dia naik ke atas. Apabila dia naik atas, yang kedua dia tak naik atas kan. Tadi kita dah tunjuk dia lalu ke bawah kali kedua, dia akan, kapasitor tu dia akan dinyah-chargekan. Dia jadi dia tak turun ke bawah macam ni. Dia akan naik macam ni. Dia tak sampai bawah. Macam tu. Ni waktu kapasitor dinyah-chargekan. Dia tak sampai beza keupayaan dia tak akan sifar. Dia mesti naik kat situ. Okey, dia ulang lah. Ni kapasitor bila positif dekat atas, kita positif kat atas, dia akan dichargekan. Dan apabila kita tukar dia positifnya dekat bawah, dia akan dinyah-charge. Susah nak cakap. Dinyah-chargekan. Macam itulah berulang-ulang. Okey. Jadi apa yang kita nampak kat sini, dia lebih mantap. Sebab beza keupayaan dia tak sampai sifar kat sini.
Okey, dia ada nilai dekat situ. Okey. Jadi nyalaan mentol tu lebih terang. Okey. Ini kalau dalam buku lah lukisannya lagi cantik, muka surat 186. Perataan rektifikasi gelombang separuh. Tadi cikgu dah tunjukkan dia sambung selari dengan perintang. Jadi bila dia lalu kat sini, okey, dia lalu kat sini, kapasitor sedang dinyah-chargekan. Dan apabila dia patah balik, kapasitor yang dinyah-chargekan tu, dichargekan tu, dichargekan. Lalu kat sini kali pertama dia charge. Apabila dia patah balik, dia akan dinyah-chargekan dan beza keupayaan merentasi R. Beza keupayaan tu merentasi rintangan tu. Okey? Dia lalu kat rintangan tu, tak adalah beza keupayaan dia sifar. Macam tu lah. Dia charge, nyah-charge, charge, nyah-charge. Dia lagi mantap. Okey? Okey. Manakala untuk gelombang penuh, perataan untuk gelombang penuh macam cikgu cakap tadi, okey, dia depan ni mesti ada sebab dia boleh lalu kan. Kemudian apabila dia lalu melalui rintangan kali pertama, dia dichargekan. Lepas tu apabila dia lalu daripada bawah pula, lalu rintangan yang kedua, dia akan dinyah-chargekan. Dia tak ada lagi dah sampai ke bawah dah beza keupayaan dia. Sampai semuanya melibatkan atas. Okey. Ini peralatan output rektifikasi gelombang separuh dan gelombang penuh. Okey, mari kita lihat nota yang boleh cikgu bacakan kat sini. Okey, cikgu besarkan. Kalau nak tengok muka surat 186. Okey, kapasitor C, kapasitor tu kita wakilkan dengan C, disambungkan selari dengan beban R, okey, ataupun perintang lah R kat situ. Apabila bekalan kuasa dihidupkan, arus output boleh diratakan. Okey. Ketika beza keupayaan meningkat, kapasitor akan di-charge. Okey. Apabila dia lalu dekat situlah perintang tu, maksud dia, ataupun beza keupayaan meningkat, kapasitor tu di-charge. Okey, maksudnya ataupun kita tengok dari segi graf, apabila beza dia naik, nampak tu, beza keupayaan dia naik, maksud dia tu kapasitor sedang di-charge. Okey. Dan tenaga disimpan dalam kapasitor tersebut. Itu maksud dia ketika beza keupayaan meningkat. Dari segi graf tu nampak dia meningkat kan. Kalau tadi pun ni pun nampak dia meningkat kan, beza keupayaan naik, kapasitor fungsi dia kat situlah dia, waktu itulah dia akan di-charge dan disimpan tenaga. Ketika beza keupayaan menyusut, apabila beza keupayaan dia nak semakin turun ataupun dia terus malap ni dekat separuh tadi tu, okey, kalau boleh tengok kat sini, okey, apabila dia turun, beza keupayaan dia turun kat sini, okey, kapasitor tu akan dinyah-chargekan agar arus output tidak menurun ke nilai sifar. Tak adalah terus kepada beza keupayaan dia sifar. Okey. Tenaga yang disimpan dalam kapasitor akan mengekalkan beza keupayaan merentasi perintang. Okey, ada nilai lah beza keupayaan kat situ. Merentasi perintang tu. Daripada bentuk gelombang output yang diratakan, maka kapasitor fungsi dia adalah untuk perata arus. Jadi itulah topik yang kita belajar hari ni. Macam mana tadi cikgu recall balik, macam mana cikgu ajar tentang graf rektifikasi gelombang separuh daripada arus ulang-alik, dah tukarkan kepada arus terus. Okey, nama dia adalah rektifikasi, iaitu rektifikasi adalah penukaran arus ulang-alik kepada arus terus. Tetapi bila dah dalam arus terus, dia ada dua jenis pula. Dia ada rektifikasi gelombang separuh, dan ini adalah gelombang penuh. Okey. Dan macam apa beza kit dia, lita dia? Kalau gelombang separuh, kita menggunakan satu diod. Tetapi kalau gelombang penuh, kita gunakan rectifier tertimbang. Dia mesti ada 4 diod. Okey. Dan macam mana ini kita panggil arus output dia tak mantap Okey, separuh dengan penuh ni masih lagi tak mantap. Jadi macam mana untuk meratakan arus tu, kita menggunakan kapasitor di mana sebagai perata
arus. Okey, itulah topik yang kita pelajari hari ini, dan pelajar perlu membuat tugasan latihan formatif 5.2 yang ada pada muka surat 186.